Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Berjumpa lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2 bersama Cikgu Reza. Kita masih lagi dalam unit 3 Keluarga Berhemah dengan tajuk Tahniah Kak Mastura. Kita teruskan dengan standard kandungan 5.1 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.1 memahami, mengenal pasti, menggunakan golongan kata mengikut konteks iaitu penjodoh bilangan. Objektif pembelajarannya pula ialah pada akhir pembelajaran, murid boleh menulis 4 ayat menggunakan penjodoh bilangan dengan betul. Seterusnya, kriteria kejayaan. Murid dapat simulasikan dialog, mengenal pasti penjodoh bilangan dan membina 4 ayat menggunakan penjodoh bilangan. Seterusnya, kita akan fokuskan kepada aspek tata bahasa, iaitu penjodoh bilangan. Jadi kita akan cuba menggunakan penjodoh bilangan untuk membina ayat mengikut konteks. Baik, kita rujuk buku teks halaman 17. Kita lihat di situ terdapat petikan dialog yang bertajuk Tahniah Kak Mastura. Jadi kita perlu baca dan fahami dialog ini. Kemudian kita akan kenal pasti yang mana satukah penjodoh bilangan. Baik, kita baca sama-sama. Selain tu kamu juga boleh lakonkan dialog ini bersama-sama dengan ahli keluarga kamu, ya. Kita baca sama-sama. Makcik hadiahkan kamu senaskah novel. Bolehlah kamu baca dalam kapal terbang nanti. Terima kasih makcik atas hadiah yang diberikan. Sama-sama Mastura. Tahniah Kak Mastura, terimalah sekotak coklat daripada kami. Terima kasih. Dialog ini ialah perbualan antara Kak Mastura dengan keluarga Hana dan Hani, di mana mereka berada di lapangan terbang. Mungkin Kak Mastura ini hendak melanjutkan pelajarannya. Jadi pelajarannya di luar negara, kan. Jadi Hana dan Hani serta keluarganya telah memberikan hadiah kepada Kak Mastura. Apa hadiahnya? Iaitu senaskah novel dan juga sekotak coklat. Jadi di dalam dialog ini terdapat beberapa penjodoh bilangan. Jadi sebelum kita kenal pasti yang mana satu penjodoh bilangan, kita lihat dulu apakah maksud penjodoh bilangan. Baik, apakah penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan bersama dengan kata bilangan untuk membilang sesuatu benda, haiwan, tempat dan lain-lain. Maknanya di sini penjodoh bilangan kita gunakan bersama-sama dengan kata bilangan untuk membilang sesuatu. Maksudnya kata bilangan ini ialah jumlah. Berapa banyak? 1, 2, 3, 5, 1000, 2000. Untuk membilang. Membilang tu maksudnya mengira lah. Mengira sesuatu benda ataupun haiwan, tempat, manusia dan lain-lain lagi lah. Jadi kita teruskan. Untuk kita kenal pasti penjodoh bilangan dalam dialog yang kita dah baca tadi. Baik, kita lihat pada dialog yang pertama. Makcik hadiahkan kamu senaskah novel. Bolehlah kamu baca dalam kapal terbang nanti. Cuba kamu kenal pasti yang mana satu penjodoh bilangannya. Ya, betul. Penjodoh bilangannya ialah naskah. Naskah ni kita gunakan untuk bahan bacaan seperti buku, surat khabar, majalah dan lain-lain. Seterusnya dialog yang kedua. Tahniah Kak Mastura, terimalah sekotak coklat daripada kami. Mana satu penjodoh bilangannya? Ya, kotak ialah penjodoh bilangan. Kita gunakan penjodoh bilangan kotak ni untuk apa? Kita gunakan untuk benda yang diisi di dalam kotak seperti pensel, mancis, sabun dan lain-lain. Maksudnya apa sajalah yang dimasukkan di dalam kotak. Seterusnya kita lihat semula gambar yang terdapat dalam petikan dialog tadi. Ya. Okey.
Kamu perhatikan di sudut bawah ini, ya. Di sini disenaraikan 5 penjodoh bilangan. Okey, penjodoh bilangan yang pertama, pasang. Sepasang cermin mata. Okey. Okey, pasang kita gunakan untuk benda yang berpasangan seperti cermin mata, kasut, pengantin dan lain-lain. Okey, apa maksud berpasangan? Okey, berpasangan ni mesti dia ada dua lah, ya. Contohnya cermin mata. Okey, cermin mata mesti ada sebelah kanan, mesti ada sebelah kiri. Kita tak boleh lah pakai cermin mata sebelah aja kan. Okey, kemudian kasut. Kalau kita pakai kasut pun mesti kena ada dua-dua, belah kanan dan juga sebelah kiri. Begitu juga dengan pengantin. Pengantin bukanlah kanan kiri, tapi pengantin mesti ada pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Okey, seterusnya yang kedua, lihat di sini. Sebuah kamera. Okey, buah. Penjodoh bilangan buah. Okey, digunakan untuk benda yang besar, padu atau tidak mempunyai bentuk yang tertentu seperti kamera, kereta, pulau dan lain-lain. Okey, perhatikan di sini, ya, tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Contohnya macam pulau. Kan, pulau ni tak sama bentuknya kan. Pulau Langkawi, Pulau Pinang. Okey, jadi kita tak bentuknya tu tak sama. Tak tentu. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang macam bujur, ada yang macam bulat. Jadi sebab itulah kita gunakan buah, kerana dia tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Okey, seterusnya bentuk. Sebentuk cincin. Okey, sebentuk cincin digunakan untuk benda yang kecil, berkelok atau melengkung seperti cincin, mata kail, subang dan lain-lain. Okey. Ini benda yang kecil dan melengkung. Kita gunakan penjuru bilangan bentuk. Okey, seterusnya sekaki payung. Penjuru bilangannya ialah kaki. Okey, digunakan untuk benda yang bertangkai dan seolah-olah mempunyai kaki seperti payung. Maaf ya, ni cikgu tersilap type ni. Jadi paying pula, sebenarnya payung. Payung, bunga dan cendawan. Okey, dia seolah-olah mempunyai kaki. Okey, yang seterusnya, yang terakhir ialah urat. Seurat gelang. Digunakan untuk benda yang halus dan panjang seperti gelang, rambut atau wayar dan sebagainya. Okey. Jadi seterusnya kita cuba bina 5 ayat menggunakan penjodoh bilangan berdasarkan gambar tadi, ya. Gambar di atas ni. Okey. Ingat lagi tak teknik skop? Teknik yang mudah untuk kita bina ayat kan? Jadi di sini kita akan bina ayat menggunakan teknik skop. Okey, apakah teknik skop? S ialah untuk subjek. K untuk kata kerja. O untuk objek. P untuk perluasan. Okey, kita cuba bina ayat yang pertama. Sepasang cermin mata. Kita tengok dalam gambar, cari siapa yang pakai cermin mata. Okey, ni yang pakai tudung warna biru. Okey, mungkin nama dia Hana lah kot kan. Okey, tak apa, kita letakkan nama dia Hana. Okey, Hana. Subjeknya ialah Hana. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya ialah memakai. Apa objeknya? Objeknya sepasang cermin mata. Nampak kan? Hana ni pakai cermin mata kan? Okey, perluasannya yang berbentuk bujur. Okey, kita boleh tengok kan bentuk cermin mata dia ni bujur. Jadi bentuk tu kita boleh jadikan sebagai perluasan. Jadi kita dapatlah ayat yang pertama. Hana memakai sepasang cermin mata yang berbentuk bujur. Mana penjodoh bilangannya? Penjodoh bilangannya ialah pasang. Okey, seterusnya yang kedua, sebuah kamera. Sebuah kamera. Okey, kita lihat siapa yang pegang kamera ni. Okey, ni mungkin nama dia Pak Cik Zamri. Okey, Pak Cik Zamri ialah subjek.
apa yang Pak Cik Zamri ni buat atau apa dia kata kerjanya? Kata kerjanya ialah memegang. Apa yang dipegang objeknya? Okey, sebuah kamera. Kenapa dia pegang kamera ni? Nak buat apa? Okey, kamera ni untuk mengambil gambar. Jadilah ayat kita, Pak Cik Zamri memegang sebuah kamera untuk mengambil gambar. Okey, seterusnya. Yang ketiga, sebentuk cincin. Kalau kamu tengok dalam gambar ni, tak berapa nampak lah sebab gambarnya kecil. Jadi kamu lihat pada buku teks. Okay, kalau kita lihat dalam buku teks situ, kita nampak yang pakai cincin ialah wanita yang memakai tudung warna merah jambu ni. Siapa? Okay, kita letakkan nama dia. Subjeknya Makcik Aini. Okey, apa kata kerjanya? Kata kerjanya memakai. Apa yang dipakai objeknya? Sebentuk cincin berlian. Okey, macam mana keadaan cincin berlian tu? Yang cantik. Lengkaplah ayat kita. Yang ketiga, Makcik Aini memakai sebentuk cincin berlian yang cantik. Okey, seterusnya sekaki payung. Okey, kita lihat di sini ni. Payung ni di mana diletakkannya ni Jadi kita jadikan sekaki payung ni sebagai subjeknya. Sekaki payung, kata kerjanya digantung. Okey, objeknya ni apa? Ni troli, digantung pada troli itu. Okey, lengkaplah ayat kita yang keempat. Sekaki payung digantung pada troli itu. Dan ayat yang terakhir, okey, kita gunakan penjodoh bilangan urat. Seurat gelang. Okey, siapa yang memakainya seurat gelang ni? Makcik Aini. Okey, apa yang Makcik Aini pakai? Kata kerjanya. Kata kerjanya ialah memakai. Okey, apa yang dipakai objeknya? Seurat gelang. Okey, di mana? Di pergelangan tangannya. Okey, dah lengkap dah ayat yang kelima. Makcik Aini memakai seurat gelang emas di pergelangan tangannya. Sekejap je kan kita dapat bina 5 ayat yang lengkap. Dengan begitu mudah sekali bila kita menggunakan teknik skop. Okey. Syabas, kamu telah berjaya mengenal pasti penjodoh bilangan dan membina ayat menggunakan penjodoh bilangan. Okey, tahniah anak-anak semua. Okey, sebagai latihan pengukuhannya, kamu perlu salin semula ayat yang telah dibina tadi dalam buku tulis. Kemudian, latihan yang kedua, dalam buku aktiviti muka surat 23 dan 24. Okey, Dasia tangkap gambar dan hantar dalam Google Classroom. Okey, jadi sekian sahaja PDPR kita buat hari ini. Okey, selamat belajar dan jumpa lagi. Terima kasih. Bye.